Assalamualaikum, jumpa lagi kita hari ni. Kita buat video lagi hari ni. Apa cerita ni? Malam ni kita start PKPB. Itu hari kita punya kes COVID di Semenanjung ni dah turun bawah pada paras 5. Kan? Sejak adanya pilihan raya di Sabah, rakyat Semenanjung ni pun, orang-orang politik kat Semenanjung tu ni pun beria-ria pergi kat Sabah tu, sudahnya balik sini menjahanamkan balik keadaan. Jadi apa yang kita nak tengok kat sini, ya? Ada tak kita dengar orang-orang politik yang terlibat dengan Sabah tu dia minta maaf dekat rakyat? Ada tak? Tak ada. Kenapa dia tak minta maaf? Mesti ada punca ni. Macam mana COVID boleh meningkat balik ni? Mesti ada punca. Kan? Yang kita pelik, dia cerita pasal SOP PKPB, PKP apa semua pada masa tu. Tapi dia boleh buat PRK di Sabah. Pilihan raya di Sabah. Kan? Pelik tak? Kita ni keluar, macam itu hari PKP itu hari, keluar pergi kubur ramai-ramai pun kena tangkap masuk lokap. Pilihan raya Sabah, keluar ramai-ramai berimpun macam tu, satu orang pun tak masuk lokap. Nampak? Ada kita dengar tak punca dia? Kita cerita pasal Datuk Seri Anwar Ibrahim ni. Dia buat statement, kononnya dia ada I got the numbers. Dia ada sokongan majoriti yang membolehkan dia mungkin jadi Perdana Menteri. Yang kita dengar macam tu lah kan. Dia baru buat statement macam tu je. Beratur orang pergi balai buat report. Sampai kawan tu aku difahamkan dia akan dipanggil untuk beri keterangan. Ada kluster Anwar Ibrahim tercetus tak? Disebabkan dia buat statement kata dia ada majoriti tu. Tak ada. Pun kena panggil ambil statement. Sebab apa? Dia telah membuat satu statement yang menyebabkan orang semua dalam kegusaran. Tu pun kena statement. PRK Pilihan Raya Sabah tu bukan setakat gusar. Malahan membahayakan nyawa rakyat ni. Satu orang pun tak kena panggil statement. Okey, kita tengok pilihan raya Sabah. Kelulusan siapa ni? Siapa yang punya cadangan pergi buat pilihan raya ni? Ya, kita berhak bersuara sebagai rakyat. Sebab apa? Yang jadi mangsa sekarang ni rakyat. Termasuk aku pun jadi mangsa juga. Sebab apa? Kena duduk PKPB pula dah. Faham tak? Nak tak nak, aku setuju dengan PKPB ni. Sebab apa? Kalau dah bahaya, memang kena PKPB lah. Bukan setakat PKPB. PKP pun patutnya kena buat dah. Pasal apa? Bahaya kat orang. Kalau dia kata, okey lah, jebat kau seorang tak payah PKPB. Aku pun tak nak. Sebab apa? Bahaya kat luar ni. Cerita dia sekarang ni, macam mana COVID ni boleh jadi banyak pula ni. Sampai 500 lebih ni. Jadi sebelum ni aku dah buat video, aku dah bercakap pasal orang politik ni. Cuma sekarang ni, yang kita pelik tengok, kenapa ya, tak ada satu orang pun bertanggungjawab terhadap isu peningkatan COVID ni. Mesti ada punca ni. Mesti ada orang yang bertanggungjawab mencetuskan perkara ni. Sehingga menyebabkan orang semua susah. Rakyat sekarang ni susah tau. Ramai kena buang kerja, aku dengar kata. Ramai yang telefon aku, bang ada kerja kosong tak bang? Ada apa-apa peluang tak bang? Kalau abang boleh modalkan saya buka warung burger tepi jalan pun saya sanggup niaga bang. Tapi dia nak niaga macam mana? PKP, PKPB, PK macam-macam PK lah. Kan? Jadi nampak tak masalah ni? Jadi masalah kita sekarang ni, apabila adanya satu-satu individu yang mencetuskan perkara yang mendatangkan efek kepada kita, kita tak ada apa-apa ganti rugi ke untuk kita sebagai rakyat? Tak ada ke? Just diarahkan ikut patuhi SOP. Okey, memang kita kena patuhi SOP. Semua rakyat kena patuh SOP. Kena dengar apa yang Datuk Ismail Sabri tu cakap. Kena dengar. Sebab bukan isu dia kita perlu berdegil dengan kerajaan. Tidak. Sebab apa? Keadaan sekarang ni memang perlu ada satu pemimpin, satu menteri, dia bercakap tentang macam mana kita nak jaga diri kita. Yang kita nak cerita sekarang kat sini bukan isu tu. Yang kita nak cerita sini, siapa punca tercetusnya balik COVID-19 ni? Dan di mana orang yang bertanggungjawab ni dalam isu ni? Sebab tu aku nak bagi tahu kat sini, nak marah-marah lah. Sebab tu aku kata Tun Mahathir tu bijak. Tahu sebab apa dia bijak?
Ada dengar dia bersuara tak? Tak ada. Sebab dia tahu keadaan sekarang ni akan menyebabkan next PRU rakyat semua akan buang pemimpin-pemimpin yang ada semasa musim Covid ni. Percaya cakap aku, next PRU kerajaan yang ada sekarang ni mesti tumbang di tangan pengundi. Sebab apa? Rakyat rasa susah ni. Dah lah pemerintahan berlaku pindah kuasa tu berlaku separuh penggal. Dan separuh penggal ni rakyat menderita. Ada siapa-siapa salahkan Tun Mahathir tak? Tak ada. Orang sekarang ni duk fokus dekat Tan Sri Muhyiddin, orang duk fokus pasal isu-isu politik yang suka buat gempa-gempa sana gempa sini. Kesudahannya, pilihan raya akan datang, kerajaan yang ada ni cukup menginsafkan rakyat. Cukup membuatkan rakyat trauma dengan dia. Sebab apa? Macam-macam kes. Kan? Kalau COVID-19 first case itu hari dah berjaya diturunkan, rakyat tak marah lagi kat kerajaan. Sebab apa? Sebab bagi rakyat, kerajaan berjaya mengatasi masalah COVID. Tapi rakyat sekarang ni nampak berpunca pada pilihan raya Sabah tu, indeks COVID ni naik balik. Jadi rakyat melihat kerajaan yang ada sekarang ni telah gagal tau. Dan sedikit hari lagi nak PRU tau. Jadi tak ada orang bertanggungjawab ni atas perkara ni. Tapi kalau rakyat biasa, kau duduk kat kedai tak ikut SOP, kalau kena tangkap dengan polis, saman 1,000 tau. Jadi yang ini yang saya nak pihak kerajaan, menteri, orang-orang atas ni tolong tengok balik lah. Biar benda ni nampak fair, adil. Ya? Siapa yang bertanggungjawab? Kalau perlu Musa Aman lah perlu jawab benda ni. Kan? Siapa yang memberi kebenaran untuk adakan pilihan raya ni? Sebab kita tak nampak tempat lain ni. Kita nampak Sabah pilihan raya inilah punca COVID ni meningkat di Semenanjung. Faham? Kita hari tu dah bebas dah. Dah agak bebas lah. Aku boleh balik kampung tengok orang tua. Aku boleh buat macam-macam dah hari tu. Walaupun masih ada SOP yang mana kita ada tempat-tempat kita tak boleh pergi. Tapi sangat minimum dah hari tu. Kita tengok orang semua dah mula ceria balik apa semua kan. Jadi sebab tu aku benci sangat tengok orang politik ni. Kejar kuasa, nyawa rakyat dipertaruhkan. Keselamatan rakyat dipertaruhkan. Beria-ria nak adakan pilihan raya, tak kisahlah dah menang kan. Menang-menang lah. Tapi kau punya menang, berapa orang nak terlantar kat hospital ni? Faham tak? Kau punya menang, rakyat kena berkurung kat rumah. Jadi ini satu benda yang saya cadangkan kepada menteri-menteri apa semua. Tolong tengok balik lah. Jangan buat halai-balai je lah. Macam tak ada orang bertanggungjawab. Keluar perintah, keluar arahan, rakyat kena patuh. Punca satu-satu isu tercetus sehingga menyebabkan menteri terpaksa keluar perintah dan arahan kepada rakyat ni. Punca tu kenapa tak diambil tindakan? Punca tu kenapa tak di-highlightkan kepada rakyat? Sebab apa? Sebab politik. So tak boleh highlight. Macam tu ke? Yang terkesan ni kita. Yang terkesan ni kami rakyat. Kan? Menteri-menteri terkesan tak apalah. Dia duduk rumah aircon. Kan? Kalau dia tak pergi shopping pun makan boleh order catering. Rakyat biasa ni. Berapa ramai orang kontak jebat. Bagi tahu bang saya masalah duduk rumah flat. Anak kecil ada, anak OKU ada, adik-beradik tak sihat, saya tak kerja, semua orang dah tak kerja dah bang. Kami beli beras timbang kilo, makanlah seminggu. Nampak? Orang-orang macam ni, apa jadi kat nasib dia? Nak kerja tak boleh ni, PKP. Kena buang kerja, company tak mampu. Ekonomi jatuh. Okey, so saranan saya, jangan tutup sebelah mata, hanya buka mata untuk tengok kesilapan rakyat. Ya, tengok betul-betul semua sekali. Kalau perlu batalkan keputusan pilihan raya Sabah tu, batalkan. Sebab apa? Punca situ jadi masalah besar. Kalau perlulah, terpulang pada kerajaan nak buat macam mana. Cuma apa yang saya nak tegur kat sini, kerajaan patut highlight semua sekali. Sebab yang jadi mangsa sekarang ni kita, rakyat. Kami ni, orang biasa ni. Orang lain kena yang tak ada duit simpanan, macam mana dia nak survive? Ada duit simpanan, macam jebat tak apa lah.
Mungkin setahun lagi pun kalau makan tidur pun boleh lagi. Orang lain kan. Jadi saya sarankan kepada kerajaan, menteri, perpaduan ke hal ehwal masyarakat apa ni semua, tolong kaji selidik sikit lah. Jangan main politik lebih sangat, nak pertahankan kedudukan politik punya pasal rakyat dikemudiankan. Tak boleh. Rakyat ni dia ikut je. Kalau kerajaan kata, boleh ada dengan PRU, selamat. Aku ada dengar satu ucapan. PE Afdal ke apa yang bercakap tu. Tak silap akulah. Ya. Jangan percaya pada COVID. Ini semua hanya nak menakutkan pengundi. Hari ni, apa jadi? Nampak tak? Jadi jangan sebab benda-benda macam ni berlaku perkara yang menyusahkan rakyat semua kan. COVID tak boleh ada perhimpunan. Macam mana boleh ada kelulusan ada perhimpunan macam tu? Tak jadi masalah, tak apalah. Dah jadi masalah sekarang ni, siapa bertanggungjawab ni? Kan? Semalam aku dengar, tadi pagi aku duduk dengar penduduk sini cerita pun, bang, semalam kedai saya 4 orang kena saman bang, tak ikut SOP. Tak ikut SOP kena saman dah. Punca tercetus sampai beratus COVID-19 ni, tak ada satu orang pun kena soal siasat ni. Apa cerita ni? So bermakna, kalau aku kata korang kata Tun tu lah, Tun tu penipu, Tun tu jahat, Tun tu macam-macam kan. Tapi aku satu je nak bagi tahu korang. Aku nampak Tun tu bijak. Next PRU, dia silap-silap menang sebab dipilih, bukan sebab bertanding. Siapa selepas ni, next PRU, masih nak pilih kerajaan yang ada hari ni? Mesti orang semua dah trauma dah. Pasal apa? Keadaan banyak menyusahkan rakyat. Ekonomi jatuh ni. COVID dah elok-elok dapat kontrol, rakyat dah mula sayang pada kerajaan kerana berjaya selesaikan masalah COVID, tiba-tiba meningkat balik sebab politik. So fikir-fikirkan, jangan serabut-serabutkan. Sebab apa? Rakyat semua tension, stress dah ni. Kerajaan kena ambil perhatian. Jangan sampai satu peringkat kerajaan terpaksa keluarkan tunai untuk bantu kerajaan, untuk bantu rakyat. Aku rasa kalau makin teruk, kerajaan korek habis lah duit tabungan apa semua untuk rakyat lah. EPF dah boleh keluar. Ni tanda-tanda dia lah. Harap-harap keadaan akan pulih secepat mungkin. Peningkatan COVID ni tidak berlaku lagi. Dia akan menurun. Dan rakyat kembali sayang dan menghormati kerajaan yang ada hari ni. Harap-harap begitulah. Kalau korang rasa next PRU, korang masih nak berada di hati rakyat lah. Kalau tidak, korang menang tanpa bertanding, kalah tanpa bertanding. Orang yang menang tu pun tak payah bertanding. Macam aku cakap sebelum ni lah, aku letak satu parti kepala lembu pun, orang semua datang kat aku. Sebab apa? Bukan sebab aku bagus, bukan sebab aku handsome, tapi sebab menyampahkan korang. Tahu? So fikir-fikirkan. Sekian. Wassalam.